أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Tak mana kita berhenti? Huwa min arghabil قال المصنف رحمه الله هو من أرغب الكتب الفقهية الملايوية للطلاب. هو من أرغب الكتب الفقهية الملايوية للطلاب وأقرب الإسفار متناولا على أولي الألباب. Artinya ialah yakni karangan yang bernama Sulamul Mubtadi. Ialah yakni karangan yang bernama Sulamul Mubtadi. Sekira-kira ialah segemar-gemar segala kitab fiqh yang dengan bahasa Melayu bagi segala penuntut ilmu. Jadi katanya pengarang kitab Kifayatul Muhtadi kita, bahawasanya kitab yang diberi nama dengan Sulamil Mubtadi ialah segemar-gemar segala kitab fiqh yang dalam bahasa Melayu yang paling digemari. Maksudnya ialah sebuah kitab fiqh dalam bahasa Melayu yang sangat disukai, yang sangat digemari bagi segala penuntut ilmu. Jadi kitab Sulam itu sebuah kitab yang pelajar-pelajar ilmu sangat suka belajar kitab Sulam tersebut. Dan ialah yakni karangan yang bernama Sulamul Mubtadi tadi sehampir-hampir segala kitab bagi menyampaikan dia oleh yang empunya akal
Dan lagi kitab Sulam Muqtadi ni lagi cerita tentang kelebihan dia, ialah sehampir-hampir segala kitab bagi nak menyampaikan dia, dia tu mana tu tadi ni dah, kitab Sulamil Muqtadi, oleh yang mempunyai akal. Baiklah, maksudnya kitab Sulamil Muqtadi ini ialah satu kitab ilmu fiqah yang paling dekat daripada segala kitab-kitab ilmu fiqah yang lain, untuk bagi nak menyampaikan dia. Jadi dhamir dia tu kembali kepada mana? Dhamir dia ni kita buat kembali kepada segala kitab dekat tu saja. Jadi dia ni seolah-olahnya kita katalah satu kitab yang jambatan untuk kita nak sampai kepada kitab-kitab yang lain, kitab-kitab ilmu fiqah yang lain. Bagi buat menyampai ni oleh orang yang mempunyai akal. Siapa yang mempunyai akal ni, reti dia yang pandai lah, yang berakal, mana yang bijak, yang pandai kan. Kitab Sulamil Muqtadi ni kan boleh dijadikan sebagai kita panggil jambatan nak sampai kepada kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab ni banyak, kitab besar-besar ilmu fiqh ni banyak kan. Jadi kita nak sampai kepada kitab-kitab ilmu fiqh yang lain tu, kita mula dengan mengaji kitab Sulamil Muqtadi. Kita belajar mengaji kitab Sulam itu, boleh sampai nanti kita yang ada akal ni untuk memahami, untuk mengerti, faham, reti kitab-kitab yang lain. Lagu itulah maksud dia. Kelebihan kitab Sulamil Muqtadi yang karangan Tuan Syekh Daud Al-Fatani kita. Limashtamala alaihi, limashtamala baris elok sebab saya ni nak baca kat orang pula ni. Limashtamala alaihi min tauhidis salafis salihi wa fiqhi madhhabil imam syafi'i rajihi wa nasaiha syar'iyatin wa nasaiha syar'iyatin wa adabin mar'iyatin wa adabin mar'iyatin. Baik, kerana barang yang ia ni dhamir kembali kepada karangan yang bernama Sulamil Muqtadi tu. Pasal apa orang suka sungguh nak belajar, nak mengaji kitab Sulam Muqtadi karangan Syekh Daud ni? Pasal apa yang ada dalam kitab tersebut? Kerana barang yang ia tu tadilah karangan yang bernama Sulamul Muqtadi, mengandung dia tu barang, kihnya isi kandungan dia. Ya, orang minat nak mengaji, nak belajar kitab Sulam tadi tu kan, pasal isi kandungan dia. Apa yang terkandung, apa isi kandungan dalam kitab Sulam tadi ni? Iaitu daripada bayan pada kata barang,
daripada ilmu tauhid yang bagi orang yang dahulu-dahulu yang saleh. Seperti siapa dia orang yang dulu-dulu yang saleh? Seperti sahabat Nabi, dan juga tabi'in, dan juga orang-orang tabi'in dan lainnya, lain daripada sahabat dan juga tabi'in. Baik, jadi isi kandungan perkara yang ada terkandung dalam kitab Sulam karangan Syekh Daud ini, yang pertama terdiri daripada perbicaraan ilmu tauhid. Jadi nanti kita akan belajarlah kitab ni. Mula-mula dia akan cerita tentang ilmu tauhid dulu. Dan ilmu tauhid bagi orang-orang yang dahulu-dahulu yang soleh no. Siapa dia orang-orang dulu kala hak soleh? Seperti sahabat Nabi. Dan ilmu tauhid yang dijalani oleh sahabat Nabi dan tabi'in, dan juga ilmu tauhid yang dijalani oleh ulama-ulama tabi'in dan lainnya selain dari sahabat dan juga tabi'in, seperti tabi'in dan kemudian. Jadi kita akan belajarlah berkaitan tentang usuluddin nanti. Itu yang dibahas, perbahasan yang pertama. Kemudiannya dan ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i yang rajih. Yang kedua, selain dalam kitab Sulamul Mubtadi tadi diterangkan tentang permasalahan ilmu tauhid, selepas habis nanti kita belajar ilmu tauhid tersebut, kita akan mulalah masuk belajar mengaji ilmu fiqh. Jadi kitab ni masyhur dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh tu pula sebanyak 4 robok. Robok ibadatnya ada, robok muamalatnya ada, robok munakahat, yang terakhir robok jinayat. Cukup komplit hukum hakam fiqh dan yang terkandung dalam kitab Sulam. Lalu al-musannif kita mensyarahkan kitab Sulamul Mubtadi Syekh Daud Al-Fatani. Kitab syarahannya namanya Kifayatul Muhtadi, kan? Jangan kelirulah tu. Lagi keliru habis nama kitab, pengarang kitab penin habis lagi tu lagi. Baik, yang mana ilmu fiqh ni mazhab Imam Syafi'i, yang di atas mazhab Imam Syafi'i kita rahimahullah. Jadi ilmu fiqh dalam kitab ni ialah ilmu fiqh yang daripada mazhab Imam Syafi'i. Pasal kita kebanyakan kitanya ialah yang bermazhab Syafi'i. Lepas kita nak mengajilah hukum hakam fiqh, kan? Yang dalam mazhab Syafi'i hukum hakamnya lagu mana, sah ke batal ke macam mana ke. Yang mana ilmu fiqh tu tadi yang rajih, iaitu daripada qaul yang kuat. Rajih ni yang kuat, kita maklum dah kan, dalam mazhab Syafi'i itu sendiri kan ada berbagai-bagai pendapat pula ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Ada khilaf. Dalam kitab ni dia tak habaq khilaf. Dia tak cerita tentang perkara-perkara khilaf. Dia sebut, dia cerita tentang yang rajih, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Artinya qaul, sebut qaul yang kuat. Selain daripada tu dia panggil qaul dhaif.
qaul yang lemah. Kan, kita nak beramal, kita nak mengaji, kita nak beramal, kan, atas qaul pendapat ulama yang rajih lah, yang kuat ni. Hak dhaif tu tak apa lagi, nanti sat dulu, kan. Hak kita mengaji yang muktamad saja. Tu reti dia. Kemudian dan beberapa pengajaran agama yang rajih. Kemudiannya lagi katanya lagi al-musannif, pasal apa orang duk belajar suka sangat, gemar sungguh mengaji kitab Sulam karangan Syekh Daud tadi ni, kerana ada barang yang ada terkandung dalam kitab Sulam. Apa dia? Iaitu daripada nasihat-nasihat agama. Dan beberapa pengajaran agama tu maknanya nasihat. Kita akan belajar lepas daripada kitab ilmu fiqh, masuk kita akan belajar tentang sedikit ilmu tasawuf di hujung kitab tu nanti. Lambat lagi lah nak jumpa, kan, tahun bila pun tak tahu lah, panjang umur lah. Panjang umur insya-Allah, kan. Kalau takdir kata masa sampai dah, hukum Allah Ta'ala lah tu, kan, tak apalah, kan, tak dan habis pun tak apa, biar mati dalam mengaji, kan, biar mati dalam keadaan kita mengaji agama, tak khatam kitab pun tak apa, kan. Fadilat dia banyak lah, kan. Orang-orang yang mengaji ni, kan, dapat pahala mati syahid akhirah, kan. Orang yang mati dalam sedang duk mengaji agama, walaupun ketika dia mati saat ni dia tak mengaji, dia balik rumah dah, balik rumah rehat-rehat, tidur-tidur, tak ada dah, mati dah. Dia dikira juga mati dalam keadaan menuntut ilmu. Maka pahalanya kita tahrir. Kita tahrir ni Syekh Zakaria Al-Ansari dia bahas, orang ni mati dalam keadaan dapat pahala orang mati syahid. Kan, mati syahid tapi akhirah lah. Dia bukan dunia akhirah. Kalau mati syahid dunia akhirah, atau orang mati di medan perang tu, tak boleh mayang, tak boleh mandi, tak boleh semayang, kan, tak boleh nak kapan gitu-gitu je lah, dan tak boleh nak betul tanam lah. Tu syahid dunia akhirat, pahala menyamai pahala orang perang sabil. Maknanya apa? Maknanya masuk syurga, kan. Sebab tu orang yang kalau betul-betul dia faham tentang masalah ni, dia tak mau tinggal dah mengaji ni, dia tak mau tinggal dah mengaji agama, kan. Biar aku bodoh tak erti pun, bodoh tak erti tu bab lain, dia suruh mengaji. Walaupun hang tak erti-erti pun, apa benda lah ustaz kata aku tak faham, tak apa, tapi main mengaji tak, mai, kan. Pandai tak pandai pun, tak faham pun, kan. Reti tak reti pun, orang ajak pergi mengaji, kita pergi mengaji, dengar syok juga, dengar orang duk syarah tu, kan. Aku nak syarah supaya ustaz tak reti pula dah, tak apa. Sekali susah hati aku ni bila nak alim tak tahu. Susah hati hak tu dah. Jangan susah hati yang tu. Hak susah hati ni aku tak boleh pergi mengaji ni hari ni pasal ikutlah ada pasal apa ke, demam ke apa ke, bahasa rugi orang panggil. Lagu tu je lah cerita orang mengaji ni. Baik. Dan lagi mengandung iya tu. Hak tadi ni apa dia, karangan yang bernama Sulamil Mubtadi, terkandung apa lagi isi kandungannya? Akan beberapa perangai yang baik-baik bagi orang yang salihin, juga mengandungi ilmu adab. Maksudnya ilmu adab, orang-orang yang salih, ulama-ulama yang salih, kan. Ilmu adab ceritalah tentang akhlak-akhlak, perangai-perangai terpuji, perangai-perangai yang dicela. Supaya kita mengaji tasawuf tadi tu, di hujung kitab ni lah, di hujung. Panjang umur tak tahulah bila, 10 tahun lagi ke, mana nak tahu, seminggu 2 kali banyak mana kita baca, kan. Tapi tak apalah,
Nah, anda mengaji kitab ni dulu dengan guru, tapi baca seminggu sekali baca. Dekat 4 tahun ke? 4 tahun 5 tahun. Seminggu sekali. Tapi betul guru ni baca banyak laju kan. 4 tahun jugalah. Kita ni wallahu alam lah. Kalau baca lambat, kalau baca laju-laju cepat juga gamaknya habis. Tapi kalau baca laju sanilah takut ada hal tak faham pula. Kan? Itu yang slow baca tu. Tak apalah. Lepas tu lagi sambung lagi ghaira anna ghurara ibaratihi. Baris tu bubuh elok. Balik lagi ajak terus hak tak main tu. Ghaira anna ghurara ibaratihi wa durara isyaratihi durara. Wa durara isyaratihi tahtaju ila kashfi kunuziha sedaklah. wahalli uqadi rumuziha. Nak baca anjak-anjak lah tu. Uqadi rumuziha. Cepat-cepat lagi berbaris tu. Baik, apa artinya? Hanya, tetapi makna ghairah hanya tu maksudnya melainkan, kecuali, cemerlang cahaya segala ibaratnya. Domainnya kembali kepada karangan yang bernama Sulamul Mubtadi, karangan Tuan Syekh Daud tu. Kecualinya sikit ginilah, kitab Sulamul Mubtadi Syekh Daud ni hebat sungguh kan. Ilmu dia sebut dalam kitab tu macam-macam ilmu. Cumanya itulah cara kita nak bacanya. Hanya, kecuali, cemerlang tu maknanya bergemerlapan cahaya segala ibaratnya dan segala mutiara isyaratnya. Tu kitab yang bernama Sulamul Mubtadi itu ialah berkehendak kepada membukakan bendaharaan cemerlangnya tu ibaratnya. Dia ibarat kitab tua lah tu. Dia yang tak mau mengaji tu payah. Jadi gini, nak habaq maksudnya mudah je, bukan payah mana. Kata-kata itu, kata-kata perkataan yang berkias-kias, bahasa kinayah. Kitab Sulamul Mubtadi itu ibarat tu mana kata-kata, tulisan-tulisan dalam kitab Sulam tu. Cahaya bergemerlapan daripada kata-kata diumpamakan seperti cahaya lah. Begitu juga mutiara isyarat daripada kitab yang diumpamakan seperti mutiara. Habaqnya isi kandungannya mahai-mahai belaka. Mahai-mahai peralih sungguh, bercahaya gilang gemilang cahaya ibarat kata-katanya. Habaq apa tu? Habaqnya ibarat isyarat daripada kitab Sulamil Mubtadi itu luas sungguh, banyak sungguh. Maksud dia kena dihurai. Perkataannya pendek-pendek, tapi maksud dia tu maksud daripada ibarat kata-kata yang pendek ni sangat luas. Umpama cahaya kan luas pecah cahaya tu kan. Ialah berhajat kepada apa? Berkehendak
kepada membukakan bendaharaan cemerlangnya, nya tu ibaratnya, dan menghuraikan segala simpulan-simpulan tanda penunjuknya, nya tu ibaratnya. Dah bersimpul-simpul ibarat, tanda isyarat yang kita perlu rongkaikan maksud kata-kata tu. Maknanya musalli nak habaq apa? Kitab Sulamul Mubtadi tu payah nak faham. Kitab Sulam hak karangan Syekh Daud tu payah sungguh nak faham maksud dia. Dah, kalau orang yang kata tak ada pengalaman lagi belajar lama ni, kalau mengaji dia tak boleh faham. Jadi ibaratnya susah nak faham. Maka perlu kepada disyarahkan, faham? Maka perlu kepada dihuraikan, disyarahkan apakah maksud. Nah, ibarat kitab Sulam yang payah-payah, yang bersimpul-simpul, yang berbelit-belit tadi ni. Jadi Al-Musannif nak cerita pasal apa dia karang kitab Kifayatul Muhtadi ni? Pasal nak mensyarahkan kitab Sulam tu. Kitab Sulam tu payahnya nak faham, kan? Payahnya kita nak reti. Ya, maka Al-Musannif dia syarah, dia akan cerita, dia akan hurai. Dia akan menghurai akan maksud yang payah-payah daripada kitab Sulam tadi. Inilah maksud dia. Jadi kena kita pecah bab huraian lagu tu, baru faham apa yang Musannif nak habaq ni, kan? Jadi fa'ahbabtu an ashraha raqaiqahu wa ubayyina. Dia kena dobit ni, tangan cik laju, jangan lambat-lambat lagi tak ada nah. Mana dia? Wa ubayyina haqaiqahu wa udiha daqaiqahu wa in kuntu khawiyal wafadi nadibal hiyadi. Pisah baca pelan-pelan, bagi dal lah semua, kan? Bagi dal boleh tulis baris juga. Baik, esok boleh baca kat orang, saya boleh pahala. Mudah-mudahan, kan? Baik, artinya maka sukalah hatiku. Maka sukalah hatiku, kata Tuan Syekh Muhammad Nur bin Muhammad, pengarang kitab Kifayatul Muhtadi ni. Maka sukalah, berasa sukalah oleh hati aku kepada menerangkan segala perkataannya yang halus. Jadi maka aku pun berasa suka bahawa aku nak terangkan, nak huraikan akan segala perkataannya. Nya tu tadi, karangan yang bernama Sulamul Mubtadi, karangan Syekh Daud tu. Aku berasa sukalah, aku nak terang, aku nak mensyarahkan kitab Sulam karangan Tuan Syekh Daud. Perkataannya yang mana? Yang halus, yakni yang rumit. Kata-kata perkataan yang halus,
yang rumit-rumit tu aku nak tolong pecah, nak tolong hurai, nak tolong permudahkan balik. Dah kalau mengaji kan, mengaji tiba-tiba yang rumit-rumit, yang payah-payah tu kita tak faham sampai ke sudah, payah juga. Pasal esok ni apabila kita mengajar orang, kita nak cerita dekat orang apa kan, makna kata walaupun perkara tu payah nak faham, tapi kita yang nak mengajar ni kena faham dulu apa maksud perkataan tu, baru kita boleh tolong habaq kat orang kan. Ni kita sendiri pun tak faham, pasal lagi nak ajar orang kan. Kita pun tak hurai dah, baca laju, pas kita pun tak faham, pas esok anak murid kita pun tak faham, sampai ke bila-bila turun-menurun duk tak faham situlah. Kan, tak mau lagu tu. Baik. Dan aku nyatakan hakikat segala masalahnya, ya, segala masalahnya karangan yang bernama Sulamul Muqtadi tu. Katanya lagi, dan aku nak nyatakan akan maksudnya yang sebenar. Itu makna hakikat. Hakikat ni maknanya maksud yang sebenar. Apa maksud dia yang sebenar? Maksud daripada segala masalah lah. Dalam kitab Sulam tu dinyatakan kepada kita bermacam-macam masalah ilmu fiqh. Macam-macam. Bab ibadatnya pun banyak, muamalat pun banyak, bab jual beli, sagi bab nikah, kahwin apa semua, macam-macam masalah ilmu fiqhnya. Jadi aku akan cerita maksud masalah ni yang sebenarnya lagu ni. Misalnya kan, itulah maksud dia. Dan lagi aku nyatakan barang yang kurang nyatanya, tu barang ataupun dhamirnya kembali kepada karangan tadi yang bernama Sulamul Muqtadi. Mana-mana ibarat yang terdapat dalam kitab Sulam yang tidak jelas maknanya, aku akan perjelaskan. Aku akan ceritakan habang sampai jelas. Tu kata Syekh Wan Muhammad Nur kita ni. Baik. Lepas tunya lagi, dan jikalau adalah aku ialah yang hampa bejana pengetahuannya. Ni orang panggil apa, orang panggil sifat apa, tawaduk orang panggil. Dan sekalipun adalah aku ni, katanya pengarang kitab apa tadi, Kifayatul Muhtadi kita, walaupun aku ni ialah orang yang hampa, yakni ya kosong, bejana. Bejana tu bekas kalau kita mangkuk, kosong je mangkuk ni, tak ada isi apa pun. Pengetahuannya tu yang mana kata walaupun aku ni tak ada apa-apa ilmu pengetahuan. Tu reti dia kan, tak ada apa sungguh lah, bekas tak ada ayak, tak ada apa, kosong sungguh. Walaupun aku ni tak ada apa-apa ilmu pengetahuan kat aku. Dan lagi yang kering ayak segala kolam ilmunya tu yang tadi. Dan jikalau adalah aku ialah orang yang kolam ilmunya kering, tak ada air. Ada kolam saja tapi tak ada air. Maksudnya tak ada ilmu. Nak abang itu je. Walaupun aku ni orang yang tidak berilmu, tak ada langsung apa-apa pengetahuan. Duk mengaji tawaduk tadi tu kan, hak kata merendah diri tu. Sungguhkah Tuan Syekh kita tak ada ilmu? Dia orang alim, tak ada ilmu apa, boleh karang kitab pula kan. Tu dia mengaku tak ada ilmu. Tu sifat rendah diri. Dia tak mau tunjuk kata dia pandai. Dia tak mau tunjuk kata dia berilmu kan. Aku ni tak ada ilmu mana, tak ada erti apa kan. Lagu tu naknya kita pun lagu tu kan, belajar daripada orang-orang alim macam ni kan. Mereka pun cukup punya ikhlas kerana Allah, kalau mengajar ke, kalau mengarang kitab ke
Tak ada kerana malaikat nak cari redha Allah saja. Kan? Tak ada kata nak puji-pujian kata hang ni pandai. Tak ada, aku tak ada ilmu apa. Ibarat kalau kata kolam tu kering, tak ada ayat setitik pun. Begitulah maksud dia hanya. Dah. Baik. Berhentilah takat tu. Dah, insya-Allah lah minggu depan pula tu. Minggu sekali lagi. Kita berhenti pada kata fasta'antu billahil fattahil alim ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.